Hari ini beberapa laporan polis telah dibuat terhadap Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng di beberapa tempat seluruh Malaysia. Laporan polis ni menuduh Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng menipu Parlimen, bohong kepada Parlimen. Sebelum ni, Lim Guan Eng juga telah membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng menuduh Muhyiddin Yassin mengfitnah dia. Jadi both sides telah buat laporan polis. Jadi kes ini sekarang di dalam tangan polis. Kes ni bermula apabila Muhyiddin Yassin ditangkap dan dicharge kerana terima rasuah. Muhyiddin dituduh menerima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari kerana melanjutkan ataupun menyambung status tax exempt, pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Sebelum ni, semasa kerajaan Barisan Nasional UMNO, Yayasan Al-Bukhari diberi status tax exempt, dikecualikan dari membayar cukai. Ini oleh kerana Yayasan Al-Bukhari membuat kerja charity. Dia bukan yayasan ini untuk mengambil untungan. Untuk membelanja duit, untuk charity, charity melibatkan Islam. Aktiviti-aktiviti atau kegiatan Islam. Maka kerana ianya charity organisation, maka dia dikecualikan dari bayar cukai, dan pengecualian cukai ni, tax exempt ni, diberi oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Apabila Pakatan Harapan ambil alih pada tahun 2018, mereka cancel status pengecualian cukai tadi, tax exempt tadi, dan mereka suruh yayasan tu bukan saja bayar semua cukai dalam masa berapa tahun dia tidak bayar cukai atau dikecuali dari membayar cukai, tapi denda 45% lagi. Sekiranya Yayasan Al-Bukhari terpaksa bayar jumlah yang dituntut oleh kerajaan 3.5 bilion, maka yayasan itu akan bankrupt. Sebab mereka tidak akan mampu membayar sampai 3.5 bilion. Jadi, apabila 22 bulan kemudian, apabila kerajaan bertukar, dan Muhyiddin Yassin ambil alih sebagai Perdana Menteri, maka Yayasan Al-Bukhari telah memohon pertimbangan untuk tax exempt tu dikembalikan, diberi balik kepada mereka. Surat tu dihantar kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin pula hantar surat tu kepada Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Mengikut undang-undang, ini ia peruntukan yang diberi kepada Menteri Kewangan sekiranya lembaga hasil dalam negeri mengambil tindakan atau membuat sesuatu keputusan yang kita rasa mungkin tidak wajar atau kita nak rayu, maka kita bolehlah rayu kepada menteri. Sebab lembaga hasil dalam negeri terletak di bawah Menteri Kewangan. Dan mengikut peruntukan, mengikut undang-undang, menteri boleh mempertimbangkan dan mengambil tindakan apa yang menteri tersebut rasa wajar. It's within the powers of the minister to make a decision, whatever decision dia rasa wajar, suitable. So, selepas rayuan dibuat, maka Menteri Tengku Zafrul telah memberi balik status tax exempt. Jadi sekarang ni Muhyiddin dituduh menerima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari atas pertimbangan memberi balik status tax exempt beliau. So bermaknanya ada rasuah terlibat di dalam transaksi ini, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari memberi rasuah kepada Muhyiddin, dan kerana Muhyiddin terima rasuah, maka Muhyiddin sambung balik status tax exempt Yayasan Al-Bukhari. Tetapi ada beberapa perkara yang tidak kena di sini. Terutama sekali, duit tu tidak diberi ke Muhyiddin. Duit tu diberi ke Parti Peribumi Bersatu. Dan sekiranya Syed Mokhtar memberi duit kepada Parti Peribumi Bersatu dianggap satu jenayah, maka semenjak Mahathir jadi Perdana Menteri, Mahathir, Abdullah Badawi, Najib Tun Razak, dan juga Ismail Sabri Yaakob, selain dari Muhyiddin Yassin, semua
Perdana Menteri semenjak Pak Mahathir lagi, Syed Mokhtar telah memberi derma ataupun sumbangan kepada UMNO Barisan Nasional. Bermaknanya ramailah bekas Perdana Menteri perlu juga diseret di mahkamah, termasuk Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri sekarang, sebab semasa Anwar Menteri Kewangan, Anwar pun banyak dealing dengan Syed Mokhtar tahun 91 hingga tahun 98, 7 tahun Anwar menjadi Menteri Kewangan. Dia pun banyak dealing dengan Syed Mokhtar dan banyak juga terima derma dari Syed Mokhtar. Bermaknanya semua, termasuk Anwar juga, perlu dihadapkan ke mahkamah dan di-charge untuk terima rasuah dari Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan banyak Syed Mokhtar dapat semasa UMNO Barisan Memerintah. Juga masa zaman Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan tahun 91 hingga 98. Lesen lah, kontrak lah, projek lah, concession lah dan macam-macam dia dapat. Dalam semasa sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan semasa Anwar juga, semasa itu duduk dalam kerajaan UMNO Pakatan Harapan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So di isu, adakah memberi derma kepada parti politik? Satu jenayah. Kalau satu jenayah, ramai akan kena, terutama sekali semua Perdana Menteri, Menteri Kewangan zaman UMNO Barisan Nasional. Isu dia, bukan memberi derma tu dianggap rasuah. Sebab derma untuk parti politik, biasa DAP pun terima, PKR lagi banyak. So, the crime is not derma untuk parti politik. The crime is, derma itu diberi kepada Parti Pribumi Bersatu dengan balasan. Balasan dia, dia punya status tax exempt atau dikecuali dari membayar cukai, diberi semula. Diberi balik kepada Yayasan Al-Bukhari. So sekiranya jenayah yang dilakukan oleh Muhyiddin ialah memberi balik atau to reinstate status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, bermaknanya status tax exempt itu sudah dibatal atau di-cancel, ditarik balik. Kerana itulah kena beri semula atau reinstate. Siapa yang tarik balik atau cancel status tax exempt tersebut? Ianya diberi oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum tahun 2018. Tahun 2020, 2 tahun kemudian, diberi balik, reinstate. Bermaknanya di antara tahun 2018 hingga 2020, Yayasan Al-Bukhari tidak mempunyai tax exempt status. Tax exempt status ditarik balik, dibatal oleh kerajaan Pakatan Harapan. Semasa itu, Lim Guan Eng ialah Menteri Kewangan. So, yang berkuasa untuk memberi atau membatalkan tax exempt status ialah Menteri Kewangan. Mengikut undang-undang, ini kuasa atau peruntukan di bawah Menteri Kewangan. So, Lim Guan Eng lah yang bertindak membatalkan. Lim Guan Eng kata tidak. Anwar pun kata tidak. Assalamualaikum, Dek. Kalau korang dah tengok video aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe tu ramai-ramai subscribe. Sebab apa? Subscribe tu tak kena bayar. Free je, janganlah kena kod.